Pada masa ini, masalah pencemaran alam sekitar telah menjadi isu global yang dititik beratkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hal ini demikian kerana kesan-kesan negatif pencemaran alam sekitar yang muncul telah kian hari kian serius dan semakin tidak dapat dikawal. Sekiranya keadaan ini tidak dapat dikawal, semua nyawa di bumi ini akan terjejas dan mengalami kepupusan. Dalam tugasan ini, kita telah membincangkan punca dan faktor berlakunya pencemaran alam sekitar berserta dengan kesan-kesan berlakunya pencemaran alam sekitar terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme dan pembinaan negara dan bangsa. Selain itu, kumpulan kita juga mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Oleh itu, perselisihan antara rakyat mudah berlaku kerana setiap rakyat mempunyai pemikiran dan budaya yang tidak sama, terutamanya dalam keadaan pencemaran alam sekitar yang merisaukan dan mengganggu kehidupan harian para rakyat ini. Oleh sebab itu, usaha dan kerjasama antara kerajaan dengan rakyat amat diperlukan supaya faktor yang mengganggu keharmonian Malaysia ini dapat diatasi dengan segera. Okey, seterusnya, isu masalah air yang berlaku di Selangor juga merupakan salah satu kesan yang berpunca daripada masalah pencemaran alam sekitar. Penduduk di Selangor tidak mendapat bekalan air disebabkan oleh loji kumbahan terpaksa ditutup untuk kerja pembersihan. Hal ini berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab manusia atau organisasi di mana terdapat kilang yang beroperasi secara haram yang telah membuang sisa kumbahan yang tidak ditapis ke dalam sungai yang menyebabkan loji kumbahan tidak dapat merawat air kumbahan. Perkara ini disebabkan oleh loji kumbahan hanya boleh merawat air kumbahan daripada kawasan perumahan dan bukanlah daripada kawasan perkilangan. Kesannya, penduduk Selangor tidak mendapat bekalan air untuk menjalankan aktiviti harian dan lebih menyulitkan lagi keadaan apabila penduduk Selangor berada di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, pencemaran alam sekitar juga berpunca daripada aktiviti pembangunan pelancongan, penggunaan kenderaan bermotor, pembakaran secara terbuka dan juga penggunaan mesin di kawasan yang tidak sesuai. Aktiviti pembangunan pelancongan menjadi punca pencemaran apabila kawasan yang sepatutnya menjadi kawasan tahan hujan dirosakkan untuk tujuan pembangunan, menyebabkan air hujan yang turun tidak dapat diserap ke dalam tanah dan tanah yang mengalir bersama air hujan tersebut akan dialirkan ke sungai dan menyebabkan pencemaran sungai. Seterusnya, penggunaan kenderaan bermotor. Hal ini disebabkan oleh asap kotor yang dikeluarkan oleh kenderaan-kenderaan tersebut. Seterusnya, pembakaran secara terbuka yang biasanya dilakukan di tapak pelupusan sampah, di kawasan tapak pembinaan, sisa peladangan dan sebagainya yang telah mengakibatkan berlakunya jerebum. Dan akhir sekali adalah penggunaan mesin di kawasan yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan pencemaran bunyi apabila mesin tersebut mengeluarkan bunyi yang keterlaluan sehingga mengganggu keharmonian penduduk dan ketenteraman awam. Okay, sekarang saya akan menerangkan pasal kesan negatif pencemaran alam sekitar ini terhadap negara kita. Okay, first kali apabila berlakunya pencemaran ini, ia akan menyebabkan kita kekurangan dari sumber makanan. Kerana contohnya apabila kilang-kilang membuat barang-barang mereka
melepaskan gas-gas yang tidak sepatutnya dilepaskan ke udara, mereka akan menyebabkan terbentuknya hujan asid. Okey, hujan asid ni ialah gabungan gas sulfur daripada kilang-kilang tersebut, sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan. Okey, kenapa saya cakap hujan asid ni akan mengganggu kekurangan sumber makanan? Sebab hujan asid ni akan menyebabkan tumbuhan-tumbuhan mati. Dan apabila tumbuhan-tumbuhan mati ni, ia akan menyebabkan kita punya sektor pertanian terjejas. Seterusnya akan menyebabkan kita sebagai rakyat Malaysia sendiri akan berasa kurang sifat patriotisme dalam diri, disebabkan apabila berlaku pencemaran ini, kita berasa tidak selesa untuk tinggal di negara ini, menyebabkan kita rasa negara lain lebih baik daripada negara kita. Seterusnya, kesan pencemaran ni juga akan menyebabkan haiwan-haiwan yang tinggal di negara kita ini akan diancam kepupusan disebabkan habitat mereka telah tercemar. Okey, saya bagi contoh harimau Malaya. Harimau Malaya ni merupakan haiwan kebanggaan negara kita, sebab harimau Malaya ni hanya boleh dijumpai di negara kita. Tapi harimau Malaya ini telah diancam kepupusan. Okey, disebabkan kerakusan manusia. Okey, saya bagi contohlah, kalaulah negara kita sudah tidak ada harimau Malaya dah, ia akan menjejaskan industri pelancongan kita. Sebab industri pelancongan kita, harimau Malaya merupakan salah satu tarikan untuk negara luar, orang luar untuk datang ke negara kita. Okey, di situ juga akan menyebabkan kita sebagai rakyat Malaysia akan kehilangan rasa sifat nasionalisme kita, sebab kita sudah tidak punya sesuatu untuk dibanggakan, untuk ditunjukkan kepada negara luar. Okey, sekiranya pencemaran ini terus berlaku, ia akan menyebabkan terbantuknya pembinaan negara bangsa kita. Disebabkan jika pencemaran ini terus berlaku, kita akan melihat berlaku pergaduhan dan juga pertelingkahan antara rakyat, dan seterusnya menyebabkan hubungan antara rakyat kita, disebabkan negara kita ini terdiri daripada pelbagai kaum, dan ia akan menyebabkan hubungan antara kaum itu juga menjadi renggang, dan ia akan membantukan usaha kerajaan dalam membina negara bangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Maliha binti Ahmad Sani, nombor matriks 277045. Kesan positif pencemaran alam sekitar terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme ialah perasaan cinta masyarakat terhadap negara semakin meningkat. Masyarakat melakukan pelbagai usaha dan bertanggungjawab bersama bagi memastikan penjagaan alam sekitar diamalkan. Contohnya, mereka menggunakan bahasa masing-masing supaya maklumat yang hendak disampaikan adalah jelas dan dapat dipraktikkan oleh seluruh warga Malaysia. Seterusnya, ia mengukuhkan semangat kekitaan. Masyarakat bekerjasama dan sanggup mempertahankan dalam menangani masalah pencemaran alam sekitar di negara tanpa mengira bangsa. Mereka bersepakat melakukan sesuatu perkara untuk memastikan kepentingan bersama terjamin. Ini dapat mewujudkan hubungan yang rapat antara satu sama lain serta dapat mewujudkan nilai-nilai yang positif dalam kalangan mereka. Seterusnya, terdapat juga kesan positif pencemaran alam sekitar terhadap pembangunan negara dan bangsa. Antaranya ialah wujud kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar. Masyarakat menitikberatkan penggunaan barangan hijau dalam kehidupan harian mereka. Barangan hijau seperti penyedut minuman yang diperbuat daripada kertas telah diperkenalkan di sesetengah kedai makanan. Wujud kesedaran untuk menambahkan keadaan sedia ada dalam negara seperti penyediaan tong sampah, reduce, reuse dan recycle di tepi jalan ataupun di tepi pantai. Penggunaan barang hijau ini dapat mementingkan kesejahteraan alam sekitar dan membangunkan pembangunan negara. Selain itu, ia mewujudkan bangsa yang mempunyai nilai tolong-menolong dalam masyarakat. Hal ini kerana timbul perasaan prihatin dalam kalangan masyarakat. Misalnya, tak kira muda atau tua menolong mengangkat tong air yang berat ke kediaman masing-masing akibat daripada ketiadaan air.
Masyarakat berganding bahu bagi membantu mengurangkan beban dan memudahkan urusan mangsa yang terjejas daripada pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum dan hai, saya Nurul Izmaniza Atira binti Muhammad Ali, nomor matriks 277095. Saya akan meneruskan dengan slide yang seterusnya berkaitan dengan langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Yang pertama, memperkasakan Undang-Undang Alam Sekitar sedia ada. Salah satu akta yang terlibat dalam menangani isu ini ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Melalui akta ini, tindakan tegas perlu dikenakan kepada individu yang melakukan kesalahan jenayah alam sekitar. Sebagai contoh, menarik lesen perniagaan ataupun mengharamkan mana-mana individu yang didapati bersalah melakukan jenayah alam sekitar daripada terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sama. Langkah seterusnya ialah melalui pendidikan. Walaupun pendidikan alam sekitar telah diperkenalkan di sekolah-sekolah, namun ianya tidak mendapat sambutan yang menggalakkan. Oleh itu, pendidikan alam sekitar ini perlu diperkenalkan dan digalakkan dalam kalangan murid untuk memupuk kesedaran mereka mengenai isu alam sekitar. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga perlu mewajibkan sambutan Hari Alam Sekitar di setiap sekolah pada setiap tahun. Seterusnya ialah program Kita Semula. Program ini melibatkan 3R iaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Program ini juga menggalakkan orang ramai untuk membuang sisa terpakai mengikut kategori yang telah ditetapkan. Selain dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, program ini juga dapat mengurangkan kos perbelanjaan pelupusan sampah. Selain itu, penggunaan sumber tenaga alternatif juga dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Tenaga alternatif merupakan tenaga yang boleh diperbaharui dan berterusan. Apa yang menariknya tentang tenaga ini ialah ia merupakan tenaga yang mesra alam. Contoh tenaga yang digunakan pakai ialah tenaga surya dan tenaga hidroelektrik. Tenaga surya digunakan untuk tujuan lampu lebuh-raya dan sistem telekomunikasi, manakala tenaga hidroelektrik pula digunakan untuk menjana elektrik menggunakan aliran air sahaja. Langkah yang kelima berkaitan dengan media. Media ialah medium utama untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Media terbahagi kepada dua, yaitu elektronik dan media massa. Media seperti televisyen, internet, radio, majalah, dan surat kabar boleh digunakan untuk memaparkan atau menyiarkan isu-isu semasa berkaitan alam sekitar. Media juga boleh memaparkan tentang punca, kesan maupun langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar bagi memupuk kesedaran sivik dalam diri masyarakat. Langkah seterusnya ialah melalui pihak sekolah. Pihak sekolah perlu mengadakan kempen kesedaran alam sekitar dengan lebih kerap untuk memupuk kesadaran sivik dalam kalangan pelajar. Dalam pembelajaran pula, subjek bagi pendidikan moral, pendidikan sivik, agama Islam, dan geografi perlu menekankan topik mengenai alam sekitar. Langkah terakhir yang dapat diambil ialah melalui penggunaan teknologi moden. Tanpa penggunaan teknologi moden, aktiviti seperti membersihkan tumpahan minyak di laut amat mustahil untuk dilakukan. Selain daripada itu, teknologi moden juga digunakan untuk mencipta dan memasang penapis udara pada cerobong asap kilang dan juga egsos kendaraan. Teknologi moden juga digunakan untuk mengubah suai jentera dan mesin yang digunakan dalam perindustrian menjadi kurang mencemarkan alam sekitar.
Sebagai kesimpulannya, semua pihak perlu berganding bahu untuk mengatasi pencemaran alam sekitar ini. Hal ini kerana kes-kes mengenai pencemaran alam sekitar yang berlaku di negara kita amat membimbangkan. Oleh itu, sekian sahaja daripada kumpulan 14. Terima kasih.